Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaannya ke berapa? Iaitu pasal ke-7. Al-faslu sabi' fi anna suknal badwi la takunu illa lil qabail ahli al-asabiyah. Ini maknanya bagaimana masyarakat badui itu masyarakat yang tertutup. Dia kawasan duduk dan kawasan rayau mereka itu pun tidak akan dimasuki oleh orang lain lah. I'lam anna Allah subhanahu rakkaba fi taba'il bashar al-khair wa syar. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan, telah menyusun dalam tabiat manusia itu, dalam tu ada baik dan ada buruk. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, mana ada dua pilihan. Waqala dalam Quran lagi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang bertakwa, yang jahat pun ada juga. Wa syarru aqrabul khalali ilaihi idza uhmila fi mar'a awaidihi. Tetapi yang lebih kuat menarik seseorang itu ialah asyar. Maknanya lebih, manusia itu lebih cenderung kepada keburukan. Ini masa saya sekolah-sekolah dulu pun, macam ulama-ulama yang menulis tentang maqasid syariah masa tu, masa tu hikmat tasyri'. Dia kata manusia ni lebih suka kepada kejahatan daripada kebaikan. Apabila tidak diberi perhatian yang cukup kepada akibat-akibatnya. Maknanya sebab itu manusia ni perlu kepada bimbingan. Walam yuhadzibhu al-iqtida'u bid-din, dan tidak dibentuk oleh, tidak dicanai oleh pengikutan agama. Wa ala dzalikal jamul ghafir, kata Ibn Khaldun, itulah perangai majoriti besar manusia. Illa man wafaqahu Allah, kecuali mereka yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa min akhlaqil bashari fihim az-zulm wal 'udwan. Salah satu daripada tingkah laku manusia ialah ada kezaliman dan ada perseteruan. Al-'udwanu ba'd ala ba'd, antara satu sama lain mereka itu. Faman ibtaddat 'ainuhu ila mata'i akhihi faqad ibtaddat yaduhu ila akhdihi. Siapa dia yang panjang penglihatannya kepada barangan saudaranya, maka tangannya juga akan menjadi panjang untuk mengambilnya. Illa an yasuddahu wazi'un, kecuali ada halangan yang menghalang dia daripada melakukan perkara itu. Kama qala syair, waz-zulmu min syiyamin nufusi fa in tajid dha'ifatin fali'illatin la yuzlamu. Kata kezaliman itu adalah satu kecacatan diri manusia, tapi kalau tidak ada tidak ada penghalang itu, maka barulah dia, kalau ada penghalang. Iffah itu maknanya, afah ni maknanya orang yang jaga sangat diri dia tu. Mudah-mudahan dia tidak menzalimi orang lah. Di sini baru dia masuk tajuk dia, fa'ammal mudunu wal ansar. Tadi secara umum, ammal mudunu wal ansaru fa'udwanu ba'dihim ala ba'd tadfa'uhu al-hukam wad-daulah bima qabadu ala aidi man tahtahum min al-kafati an yamtadda ba'duhum ala ba'd au ya'du alaihi. Dia kata penduduk bandar dan kawasan-kawasan yang membangun, maknanya tindakan buruk antara satu sama lain dihalang, boleh dicegah oleh para pemerintah dan dicegah oleh kerajaan, iaitu dengan mengekang siapa saja yang melakukan sesuatu yang seperti itu. Fahum makbuhuna bihakamati al-qahri was-sultan anit tazalim. Mereka itu dibendung oleh kekuatan yang ada pada kerajaan.
daripada zalim-zalimi antara sesama lain, illa idza kana minal hakim binafsihi, kecualilah keburukan itu datang daripada pemerintah sendiri. Wa ammal udwanul ladzi min kharijil madinah fayad'afu siyajul aswari indal ghaflati awil ghirrati lailan awil ajzi 'anil muqawanat naharan aw yadfa'uhu siyadul hamiyati min a'wanid daulah indal isti'dad wal muqawamah. Apa tu serangan-serangan yang datang daripada luar bandar itu, maka dipertahankan oleh biasanya kita dia ada apa tu sur, ada pagar-pagar. Kalau orang tu tak sedar, ada pagar dinding yang menjaga mereka itu daripada serangan sama ada malam atau sebagainya. Kalau malam takut dia lupa, ada dinding yang menjaga. Kalau tengah hari, kalau rasa dia dah tak mampu, ada apa tu kotorlah dinding daripada diserangan oleh orang. Wa amma ahya'ul badwi fayazighu ba'duhum an ba'din masyayikhuhum wa kubara'uhum. Sedangkan di kampung-kampung badawi ini, kampung ini, maka pertahanan itu, penjagaan kampung-kampung itu supaya tidak berlaku kecok-cokan antara sesama lain, ialah setengah masyayikh mereka itu, ketua-ketua, tok batin mereka itu dan orang-orang besar, bima waqara fi nufusil kaffah lahum minal waqari wat tijillah. Kerana ada penghormatan daripada para penduduk, rakyat dan sebagainya terhadap para pemimpin itu. Wa amma hilaluhum fa innama yazudu anha kharij hamiyatil hayy min injadihim wa fatayanihim al-ma'rufina bisyaja'ati fihim. Dan kawasan mereka itu dipertahankan daripada luar, oleh anak-anak buah mereka itu dan para pemuda yang diketahui dan terkenal dengan keberanian dan sebagainya. Wala yasduqu difa'uhum wa ziyaduhum illa idza kanu asabiyyah. Dan tidak boleh kita gambarkan, tidak boleh kita percaya ada pertahanan seperti itu kecuali apabila ada asabiyah wa ahlu nasabin wahidin, dan ada rasa persamaan titihan itu. Li'annahum bidzalika tashtaddu syaukatuhum wa yakhsha janibuhum wa yukhsha janibuhum. Karena ada kesatuan asabiyah itu berasaskan kepada keturunan, mereka itu menjadi kuat dengan kekuatan yang padu antara satu sama lain. Idh nu'ratu kullu ahadin ala nasabihi wa asabiyati aham. Karena apa tu intimat ataupun kebergantungan setiap orang itu kepada titihan dia dan grup dia ialah lebih penting, sangat penting. Wa ma ja'ala Allah fi qulubi ibadihi min asy-syafaqati wan nu'rah ala dhawi arhamihim wa qurbahum mawjudatun fit taba'il basyariyah. Maknanya apa yang terdapat dalam hati diri manusia itu ada rasa kesian belas, ada rasa apa tu keakuan, kesatuan yang berasaskan kepada keturunan dan keluarga itu memang satu tabiat yang ada dalam diri manusia. Wa biha yakunu ta'adud wa tanasur wa ta'zum rahbatul aduwi lahu. Dengan inilah asasnya, ia akan merupakan satu asas bagaimana boleh mereka itu tolong membantu antara sesama lain, dan seterusnya mereka akan takut pada mereka. Itu yang translation secara yang secara umum lah. Tuan anak kat tangan nak minta ya sila. Minta penjelasan apa nama dalam paragraf ni perkataan yang digunakan tu asabiyah kan juga kan?
Ya, ya. Tapi terjemahan di sini dimaksudkan asabiyah ni ialah keturunan ke apa Ustaz? Dia kata dia saat ini tidak mentafsirkan. Dia kata kita tidak boleh menggambarkan bagaimana pertahanan sama sendiri itu boleh berlaku kecuali apabila ada asabiyah dan ada keturunan, persamaan keturunan. Jadi sama ada antara asabiyah dengan persamaan keturunan itu satu perkara yang sama atau dua perkara yang berbeza, itu tidak dinyatakan. Cuma dia kata kerana adanya asabiyah dan adanya kesatuan darah itu, maka mereka menjadi kuat, batu membantu antara satu sama lain. Jadi satu lagi dia kata idnu'ratu kullu ahadin ala nasabihi wa asabiyatihi. Maknanya sini menggambarkan mungkin lain tu antara nasab dengan asabiyah tu. Mungkin asabiyah ini satu benda yang lebih simbolik, tidak nasab itu sendiri. Jadi sebab tu Ana bertanya sebab jelas dalam Rosenthal ni dia kena berkata Ana rasa makna dia asabiyah ni dia terjemahkan sebagai perasaan kelompok atau kumpulan. Dia panggil apa closely knit group ataupun group feeling. Ya. Yang datang mungkin daripada keturunan sama, latar belakang sama, yang katakan descendant tu keturunan yang common, yang sama. Jadi tapi itu semua ada hubungan kait lah nak dapat asabiyah tu, ada asabiyah daripada perkauman yang sama, daripada keturunan yang sama, ataupun sejarah yang sama menyebabkan berlakunya asabiyah tu lah. Wallahu a'lam. Maknanya sikit boleh? Ya, sila. Saya teringat kata-kata Umar Abdul Aziz. Bila anak dia ni tak buat pagar lah untuk jaga negara tu. Pada masa tu, Umar Abdul Aziz kata ke anak dia, kita tak perlu buat pagar. Kalau kita ada sokongan, penyokong yang kuat dan sebagainya, itu pagar paling kukuh. Bukannya pagar macam kotor atau macam pagar-pagar fizikal. Tapi sokongan rakyat, sokongan pengikut itu lebih penting. Ya. Itu pandangan Umar Abdul Aziz lah. Apa kita bincang. Dalam pandangan Ibn Khaldun ni pun, dalam paragraf yang kita dah baca tadi, paragraf pertama tu dia sebut apa kekuatan dalaman, kemudian dengan adanya itu dalaman kalangan kita, kalau ada kekuatan tu dah boleh menjaga kita lah. Dan dia juga urutan dia pula ialah yang boleh selamat kita daripada luar pula. Menarik dia menggambarkan. Allah. Ya, betul. Cuma Umar Abdul Aziz itu satu daripada lambang kekuatan politik dan personality yang tidak mahu kepada kekuatan material yang dia bersandar. Itu satu kekuatan. Jadi kalau balik kepada persoalan tadi, maka nyatalah asabiyah itu satu gejala, bukan benda itu sendiri, satu gejala. Jadi oleh kerana itu, maknanya mungkin Umar Abdul Aziz itu merujuk kepada asabiyah ini. Nak tanya sikit boleh tak? Ya. Sila. Lain tak betul dah. Okey, nanti dia tanya semula lah. Jadi maknanya hari ini kita ambil satu poin bahawa asabiyah itu suatu yang lahir. Maknanya kalau tidak ada asas-asas nasabnya, tidak ada asas-asas yang seumpamanya, maka mungkin apa dia? Mana? Okey, dengar tu. Okey, kita di sana 30 tahun lebih boleh gerak ke Islam di Malaysia lah. Seolah-olah
seolah-olah hak Islam Melayu ni bertentangan dengan Islam. Macam mana kita punya pandangan? Hak istimewa orang Melayu ni boleh kata asabiyah macam ni atau memang bertentangan dengan Islam seperti dicanangkan oleh gerakan Islam di Malaysia selama beberapa tahun ni. Nak dengar pandangan saya ke nak bincang? Dia ada satu slogan pun bolehlah. Tapi banyak asas nak mengembalikan hak kepada yang berhak adalah wajib. Okey. Maknanya kalau kita kata ada hak keistimewaan Melayu, hak keistimewaan Islam di bumi ini, maka dengan merujuk kepada bumi ini, artinya kita tidak melanggar apa-apa prinsip dalam Islam. Kerana itu hanyalah satu-satu cara untuk kita mengembalikan hak ketuanan kita, kerana kita berhak yang hak ketuanan itu telah dirampas oleh orang lain melalui kemudahan yang diberikan oleh kaum penjajah. Misalnya kita katakan masalah ekonomi. Ekonomi berasaskan kepada ketuanan Melayu, berasaskan kepada hak istimewa Melayu, kita hanya perlukan 30%. Walaupun kita berhak dari segi itu, kita lebih lagi lah sebab kita tuan. Sampai sekarang ini kita hanya ada 3%. Ya tak? Sahkah lebih pada 30%? Daripada yang kita target 30%, 3% saja yang kita capai. Jadi artinya merupakan, kita katakan, apabila sesuatu itu tidak boleh dicapai melalui satu jalan, maka kita kena capai melalui jalan itu, maka kena wujudkan jalan itulah. Maka hak istimewa itu ialah jalan untuk sampai ke situ. Itu jawapan secara cepat hari ni tu. Okeylah, boleh? Ana teringat balik masa macam Ustaz Kamil mungkin nak masukkan sebab pada 70-an, 80-an tu kita banyak mendengar juga ungkapan gerakan Islam, harakah Islam dan juga perjuangan kita ni tidak boleh berbentuk asabiyah. Tapi mungkin asabiyah yang dimaksudkan tu ialah perkauman sempit. Itu membutatuli. Satu. Yang kedua pun ana masih ingat almarhum Ismail Faruqi jelaskan faktor kenapa boleh berjuang sikit untuk keadilan dan kita panggil hak orang Melayu tu kerana macam Tok Mut sebut tadilah kerana hak-hak yang pada orang Melayu tu tak diberi sepenuhnya oleh penjajah. Maka atas dasar keadilan dan hak yang patut diberi pada satu kaum itu, maka gerakan Islam pun boleh sikit membantu ke arah situlah, tapi bukan atas dasar asabiyah yang sempit atau perkauman sempit. Kerana Ismail Faruqi almarhum banyak berjuang mengenai dia kata Islam tu is colorless, tak ada color. Ya. Dia kesilapan kita mentafsirkan hadis secara yang tidak ada konteks semasa. Hadis la asabiyah fil Islam itu betul-betul jelas tidak ada asabiyah. Jadi maksud asabiyah itu mungkin dalam konsepnya yang sangat murni, yang sangat ideal, tanpa melihat kepada realiti semasa dan sebagainya. Kalau tidak kita tengok, tentulah Nabi ni seorang perompak lah. Perompak yang bila dia mula membuat sekatan dagangan kepada orang Quraisy kan, dia bagi sekat orang Quraisy yang menggunakan Madinah sebagai jalan perdagangan itu, macam perompak betul, tapi ada maqasid ataupun ada objektif yang lebih mendalam daripada itu. Mana ada asas-asasnya, tapi tidaklah mereka beli macam orang kata tu. Kau macam mana namanya? Lain dia tak berapa itu.
Cuma Datuk, kita ada bicara apa Ibn Khaldun sebut mengenai keturunan nasab yang sama. Tapi dalam tamadun budaya Arab, dia orang jaga betul yang tu. Betul. Dalam tamadun kita orang Melayu ni, anaknya ambil nama ayah bin Farid. Lama-lama turun-menurun dah tak ada lagi dah apa nama. Betul. Nama keluarga tu. Mana dia kita agak struktur sistem kita tu tidak sangat menjaga. Jadi kita tak apa tahu berapa keturunan dia mungkin tak kenal dari mana asal usul nasab keluarga. Betul. Sebab tu kalau dalam hukum jenayah, jadi orang yang kena bayar diat itu ialah ahli asabat. Inilah pokok keluarga inilah. Tapi oleh kerana sistem kekeluargaan dalam masyarakat kita tidak seperti itu, maka orang macam saya lah mentafsirkan bahawa diat al-qatlul khata' itu pembunuhan secara silap itu, tak sengaja itu, diatnya dibayar oleh kerajaan. Bukanlah ahli keluarga, sebab ikatan keluarga itu tidak macam dalam yang seidealnya. Itu mungkin dalam mentafsirkan nilai-nilai Islam ni kita lupa melihat kepada realiti yang ada. Macam mana Dr. Kamil? Okey dah? Ya, saya nampak sekarang ni masyarakat Islam ni korang faham fiqhul waqi'. Dia faham fiqhul nah saja tanpa memahami fiqhul waqi'. Cuma soalannya sampai bila kita nak terhuyang-hayung macam ni? Susah nak fikir. Jadi kalau kita macam ni, inilah memahami COVID pun kita sampai macam ni, memahami realiti hidup pun macam ni. Mungkin kena ada satu kebangkitan yang lebih menyeluruh lah. Tak tahulah. Tengok atas Tuhan lah, apa nak buat. Saya baru jumpa satu artikel saya tulis lah. Tahun 1975 dulu. Waktu Ustaz Datuk Zaki Yaakob pergi ke Mesir. Kita sambut 45 tahun Persatuan Melayu Mesir. Dia cadangkan supaya kita membentuk Persatuan Intelek Malaysia. Sebab ketika itu dia kata baru buat seminar intelek Malaysia, intelek Islam. Itu patut bergabung semua sekali, buat syarikat kerjasama dan bersatu lah. Macam ataupun buat MDN sekarang lah kot. Intelek tu? Nak cerita yang paling haprak sekali dalam grup-grup MDN tu ialah grup intelek. Yang sangat mengecewakan. Dan dia ajaklah supaya intelek ni dari ekonomi menyumbang 1,000 seorang. Saya tengok idea tu masih segar sampai sekarang ni. Tapi tak ada orang buat lah. Dia macam ni lah. Ini saya nak mengumpat sikit boleh lah. Sebab bawah pimpinan saya. Satu daripada grup yang kita harapkan boleh memberi impak yang besar kepada perjuangan MDN ni ialah grup intelek. Dan dalam tu ada profesor kanan, emeritus, bekas profesor. Lebih kurang 100 orang lebih. Tetapi nak pimpin diri sendiri pun tak boleh. Nak cari seorang pemimpin grup yang berkesan pun, mu tolak aku tolak mu. Yang menjadi idea utama mereka itu bagaimana kita boleh minta universiti asal kita memberi ruang kepada kita untuk aktif. Cara mana ruang itu? Beri tempat, beri allowance, beri gaji, kita aktif balik. Jadi saya rasa yang paling akhir sekali, apa yang kita bincangkan, kita tak apalah mengepek sikit hari ni. Tapi ialah untuk menubuhkan klinik-klinik
kesihatan berasaskan kepada kerjasama dengan jabatan-jabatan agama Islam di negeri-negeri. Ya, kita bincang, waktu dalam COVID pun kita bincang, kemudian kita lantiklah Profesor Khairul Anwar, iaitu Profesor Kanan, UM lah. Kita bolehlah bincang. Lepas tu sekarang ni Khairul Anwar pun mati bulan lepas. Jadi mungkin benda-benda yang macam ni, di mana salahnya tak tahu. Semua orang tu orang perubatan, orang apa semua sekalian, termasuklah tadi yang kita kata yang orang kuat kita, Profesor Mus pun duduk dalam tu, tapi tidak sangat ke arah. Saya tak faham. Saya rasa satu penyakit Indonesia ni, orang rasa selesa. Mungkin juga. Kalau kita banding dengan Indonesia ke, dengan Mesir ke, Indonesia ni nak mengarang pemalas, nak buat kerja masyarakat malas sebab intelek-intelek kita ni mewah. Mungkin selesa sangat. Nak banding Indonesia, ini sekarang ni ada 2, 3, 4 orang Indonesia duk comel rumah sikit lah dekat nak raya puasa ni. Buat cak. Tadi dia tanya dulunya saya ada baik dengan seorang Cina. Sini Acai lah. Acai tu kata, saya kata Acai dah masuk Islam sekarang ni. Dia kata tahulah. Lepas tu mana dia tanya Acai duk mana, kata bila dah masuk Islam adalah kemudahan orang bagi tu bagi ni. Dia kata iya ke? Tapi Indonesia dia masuklah Islam macam mana pun tak ada orang nak bagi kemudahan. Itu cerita kita dengan Indonesia lah. Okeylah. Kita terus baca lagi ya. Siang kau orang duk buka hak itu tu. Okey. Wa tubira dzalika fi ma hakahu al-Quran an ikhwati Yusuf. Ini dalam cerita Nabi Yusuf. Dia kata lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Itu satu asas yang menunjukkan bahawa asabiyah itu ada asas yang tertentu. Inna idzal khasirun. Dia pokok ni berpegang kepada asabiyah juga. Ini dalam keluarga pok nabi-nabi ini. Wal ma'na annahu la yatawahhamul udwanu ala ahadin ma'a wujudil usbati lahu. Maknanya mungkin susah kita nak percaya adanya serangan daripada musuh ataupun atas seorang daripada ahli dalam grup tu bila asabiyah tu ada usbah. Wa ammal mutafarriduna fi ansabihim faqalla an tasiba ahadan minhum nu'ratun ala sahibihi. Tapi orang yang terpencil daripada grup dia, daripada kabilah dia sebagainya, dia kata jarang sekali mendapat simpati dan pertahanan daripada ahli al-asabiyah dia. Fa idza uzlima al-jawu bi syarri yaum al-harbi tasallala kullu wahidin minhum yabghi an-najata li nafsihi khifatan wa istihashan min at-takhadul. Maknanya kalau ada serangan-serangan terhadap mereka yang tidak ada ikatan asabiyah yang kemas ini, ramai orang akan lari menyelamatkan diri, tidak akan membantu dia. Fala yaqdiruna min ajli dzalika ala suknal qafri li'annahum lima annahum hina idzin ta'matul liman yaltahimuhum minal umami siwahu. Maknanya mereka itu tidak boleh survive dalam daerah-daerah yang pedalaman kerana tidak ada sokongan yang daripada pokok asabiyah, daripada asab dia, dan maka dia akan menjadi mangsa kepada orang lain. Wa idza tabayyana dzalika fi sukna allati tahtaju lil mudafa'ati wal himayah fa bimithlihi yatabayyanu laka fi kulli amrin yahmilun nasu alaihi. Jadi kalau untuk mempertahankan tempat duduk pun perlu kepada usbah seperti itu, apalagi kalau untuk mempertahankan benda-benda yang lebih besar pada itu, nubuwah misalnya, bila ada orang daripada usbah itu mendakwa ada kenabian atau mendirikan suatu pusat kuasa ataupun
mengajak ke arah-arah apa suatu aliran hidup dan sebagainya. Idh bulughul gharad min dzalika kullu innama bil qital. Karena semuanya ini boleh dicapai melalui peperangan. Itulah masyarakat pada waktu itulah. Lamma min fi taba'atil bashar min al-isti'sa. Bukan senang. Mana sudah menjadi tabiat manusia pula untuk apa tu mempertahankan macam itulah, tidak apa tu tidak mudah untuk mempertahankan orang lain. Wala budda minal qitali minal asabiyyah, dan peperangan perlu pada asabiyah kama zakarna anifan tadi. Fattakhidhu. Ini ada satu. Jangan kita ada menerima arahan kepada pembaca yang dibuat oleh Ibn Khaldun. Fattakhidhu imaman tuqtada bihi fima nuriduhu alaika. Maka jadilah kan masalah asabiyah ini sebagai satu petunjuk kepada kamu, satu pimpingan kepada kamu dalam melayari hidup ini. Maknanya Ibn Khaldun kata kita kena ada asabiyah itu sesama kita. Jadi berasaskan, maknanya kalau Syekh Farid kata kita telah kehilangan satu kekuatan kerana tidak ada asabiyah berasaskan kepada keturunan. Al pun tak ada kita dah. Tapi pada peringkat awal Islam, jadi al yang menunjukkan titihan itu hanya kekal di kalangan orang Arab sahaja. Sedangkan orang bukan Arab, al dia itu tidak lagi merujuk pada titihan, tapi merujukkan kepada masyarakat dan lokasi dia. Kalau kita kata Asy-Syafi'i, itu orang Arab. Tapi kalau kata Al-Qurtubi, itu bukan orang Arab sebab merujuk pada Cordoba. Itu yang membezakan antara Arab dengan bukan Arab. Bincang sikit boleh ke? Okey. Beberapa tahun, 20 tahun lepas, kita digemparkan dengan kronisme. 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 Kronisme ni kita marah. Kita bantu anak beranak dan sebagainya. Atau anak beranak membantu antara orang lain. Tapi kalau kita baik kepada Nabi, Abu Bakar tu mertua dia. Umar mertua dia. Uthman menantu dia. Ali menantu dia. Dan juga sepupu dia. Tadi kalau tengok di situ, orang tak mahu kepala Quran semua, tak betul juga saya ingat. Cuma biar cara dia betul lah. Cara dia tak betul kronisme zaman kita ni, kronisme zaman kita tak betul ni kerana dia menggunakan kemudahan dan peluang serta kemudahan kerajaan untuk naik pokok dia. Tapi kalau dia menggunakan kemudahan poket sendiri, kekuatan sendiri dan sebagainya, itu bukan kronisme. Itu maknanya inilah yang Tun Mahathir duk pegang sangat ni, nak justify dia tidak kroni ni sebab dia kata anak-anak dia tidak pernah diberi ruang pada masa dia jadi Perdana Menteri, tapi mereka itu berusaha sendiri. Betul tak betul itu cerita lain lah, tapi dia telah menggunakan hujah macam tu. Jadi mana tidak ada, sebab di sini tidak ada orang yang akan mempertahankan perjuangan anda termasuk soal nubuah kecuali orang-orang terdekat yang ada hubungan adik-beradik, sepupu, ipar dan sebagainya. Sebab itulah antara sebab Nabi kahwin banyak sebab sekarang ini nak cari daripada itu. Tetapi ini tidak menunjukkan realiti yang kita guna sekarang. Kita kronisme sini bukan dia yang datang mempertahankan perjuangan kita, tetapi kita menggunakan wang pemerintah, kerajaan dan sebagainya untuk membantu mereka itu dengan secara percuma lah. Datuk dengan Ustaz Ustaz Kamil, Anda duk tengok balik seluruh paragraf Ibn Khaldun ni, Anda terfikir tengok tajuk pada fasa ni dia bagi tajuk apa Datuk? Tajuk asal ni. Tadi sukna, maknanya kalau kita sekarang ni lah mana rumah dan kawasan rayau dia lah, kalau orang kampung ya, rumah dan kawasan persekitaran dia. Dalam bahasa yang terjemah ni bab ni dia sebut
only tribes held together by group feeling. Hanya tribe ni mungkin kabilah atau kaum yang diikat bersama dengan asabiyah ataupun group feeling, rasa kekitaan. Boleh hidup dalam desert. Jadi makna dia, ana tengok urutan dalam hujah Ibn Khaldun, dia nak bawa akhirnya peri pentingnya asabiyah dalam kehidupan terutama dua faktor. Satu, kerana manusia ni asalnya akan melaksanakan ketidakadilan, injustice. Manusia suka aggression, suka ganas dalam melakukan ketidakadilan. Maka perlu ada asabiyah tu untuk dua faktor. Satu untuk defense, untuk bertahan. Yang kedua untuk lawan, fighting. Itu paragraf yang terakhirnya. Jadi ana rasa Ibn Khaldun akhirkan dengan apa yang Datuk sebut tadi. Itu prinsip yang kita kena ikut. Kerana kita nak defend, kita nak pertahankan diri kita secara kolektif dan untuk boleh lawan musuh ke atas kita, maka kita kena ada asabiyah. Jadi asabiyah itulah saja faktor dan perasaan kekitaan kumpulan tu boleh pertahankan kezaliman yang boleh lakukan ke atas kita. Wallahu a'lam. Saya setuju kalau kita translate asabiyah itu, sebab perkataan asabiyah dalam masyarakat kita telah disalah tafsirkan. Kerana pentafsiran politik yang dibuat secara tergesa-gesa, tergesa-gesa, itu yang itu. Jadi saya rasa kalau kita translate semula, asabiyah itu tetap dalam bracket tu ialah rasa kekitaan. Betul lah tu. Ya, dalam ana rasa sejak ana dah ikut kelas kita ni lah, ana terlihat balik terjemahan dalam bahasa Inggeris ni sebagai group. Dia panggil group cohesiveness ataupun apa istilahnya, makna rasa ikatan yang perikatan kumpulan tu, ikatan kekitaan tu kuat. Kekitaan lah. Yang lebih. Dan tu boleh macam diambil analogi serigala boleh makan kita kalau kita tak ada kesatuan tu. Jadi kesatuan terpencil. Jadi itu yang maknanya kita boleh tulis kekitaan kemudian dalam bracket asabiyah, ataupun kita tulis asabiyah dalam bracket kekitaan. Mungkin kita cuba ubah sikitlah mentaliti masyarakat kita yang melihat asabiyah dengan cara yang curiga lah. Assalamualaikum. Salam. Teringat saya kepada bila saya tengok Dr. Farid tu kan, Al-Atas tu kan. Ini adalah macam kita tengah redefine balik lah definasi macam sekarang. Dia kata macam ni. Dia kata banyak label-label ataupun definisi yang kita pakai sekarang macam kita ikut je western kan. Definisi termasuklah asabiyah kita kan. Asabiyah yang dalam konteks Malaysia kita pakai, kita tak tahu siapa yang buat itu dan kenapa dianya wujud sebagai asabiyah yang kita faham. Tapi kalau itu dia ada sejarah dia. Istilah asabiyah itu dianggap sebagai salah itu ditimbulkan oleh orang PAS untuk hantam UMNO. Itu sajalah. Itu sejarah dia. Kerana UMNO menggunakan gerakan Islam popularkan istilah asabiyah. Tapi dia ahli politik bawa kok lain pula. Kerana UMNO menggunakan Melayu, itu asabiyah. Anda ingat lagi dengan sebut Ismail Faruqi almarhum, saya mahu guna asabiyah. Dia kata Islam tak ada warna. Tapi sebab tu tidak ada perjuangan perkauman dalam Islam. Dia digunakan itu. Memang dipopularkan 70-an tu. Kemudian bila parti politik ambil ni bergaduh antara kaum lah. Dia twist lah. Tapi Ana tertarik because bila kita bincang terjemahan sebagai group cohesiveness atau group itu ada juga dari sudut pembinaan organisasi. Kita ada fasa membina kumpulan. Daripada kumpulan kepada pasukan.
Jadi dia ada melalui fasa daripada mula-mula di tubuh, dia tidak ada lagi kekitaan ataupun semangat kohesif tu. Kemudian kena dia akan berlaku, dia panggil forming, lepas form dia akan storm. Dia akan bergaduh sikit sebab berlaku konflik personality, tapi kalau diterus dibina, dia akan kemudian satu norma baru, norming. Dia ada 4 fasa, iaitu forming, storming, norming, baru perform. Jadi makna dia mana-mana kumpulan baru atau pasukan baru, dia akan melalui fasa tu. Fasa mula-mula di tubuh, dikumpul dengan orang, kemudian akan berlaku konflik antara siapa yang akan pengaruh siapa, dan jadi akan berlaku storming, fasa kedua. Lepas storming tu, itu fasa natural. Kalau berlakunya saling bantu-bantu untuk wujudkan satu norma cara bekerja berpasukan, kemudian baru dia perform. Jadi idea dia menerima hakikat setiap pasukan melalui fasa tu. Jadi semuanya jangan terlalu lama terlalu lama storming, nanti merosakkan hubungan. Tapi dia kena lalui fasa tu, tapi dia kena ada orang yang facilitate, memudah cara sampai kepada tahap kita boleh perform. Agaknya lepas pilihan raya ni habislah stormingnya. Tok Mut, saya lihat macam ni. Macam Asabiah kan, dalam kumpulan-kumpulan kecil, tak kira lah parti-parti politik yang kecil ataupun kira sekolah-sekolah yang alumni masing-masing kan. Tetapi kalau Asabiah dalam kumpulan diorang sendiri, tak ada masalah lah kan, itu tak ada susah sangat. Tetapi kalau kita bila kita melihat bagaimana Rasulullah menyatukan kabilah-kabilah ya, agak ada unik dan agak ni lah macam mana Islam telah menyatukan kabilah-kabilah dengan Asabiah dalam unit tu masing-masing kan. So saya rasa macam Islam ni very unik lah. Masalah kita kan Tok Mu kan, masalah yang kita duk cakap sekarang kan, kenapa kita tak boleh bersatu sesama kita, katalah ialah PAS, UMNO ke apa-apalah kan, kita tak boleh. Jadi mana pergi Asabiah kita Asabiah sesama kita kan, bila kita go to kita nak collaboration kan, di situ kita tak dapat satu point yang kita boleh kerjasama. Dia ni mungkin saya berani tak berani nak kata ni, kita dah laungkan kita nak reformasi. Jadi reformasi ini bermula dan berbuah kemudian berakhir. Kita tidak sedar bahawa proses reformasi itu sedang berlaku. Jadi reformnya ialah untuk membersihkan perjuangan daripada daki-daki zaman. Siapa yang menjadi naik turun itu terhenti atas apa semua sekali, tapi nyata yang sekarang ni perbalahan dan sebagainya berlaku di kalangan veteran yang tua-tua yang akan gugur semuanya sekali. Itu kita tidak boleh nak kata ini hak saya. Macam dulu kan kita dah kata siapa yang menimbulkan gelombang Islam dalam masyarakat kita kan? Ada PAS sikit, UMNO pun ada, ABIM pun banyak sikit, orang ni banyak sikit, IRC pun sikit. Jadi secara begitu kan? Tabligh pun ada. Tabligh pun ada, Arkam pun ada. Jadi satu gelombang yang berlaku, macam saya kutip kata, Al-Islam yujaddid nafsahu fi qulubil mu'minin. Islam memperbaharui, reform lah tu, memperbaharui dirinya dalam diri orang Islam. Maknanya kalau tengok kebodohan orang politik kita sekarang, dia berkelahi mengikut bahasa Bakamzah. Dia kata berkelahi macam monyet. Dia kata tak boleh kekeh sama sendiri, dia kenyih. Bakamzah katalah tak boleh kenyih dan tak boleh kekeh dengan dia pakai. Jadi saya duk melihat dalam keadaan ni, generasi-generasi tua politik ni ialah kita politik generasi tua dari segi bidang-bidang lain, akademik dan sosial dan sebagainya. Mereka itu akan
berguguran seperti gugurnya daun-daun di musim gugur. Maka akan lahirlah. Sekarang ni kalau nak kata kita dok marah orang muda, mengapa tidak tertonjol? Kerana tidak boleh tonjol kerana hutan terlampau tebal. Jadi bila hutan tu dah gugur, maka lahirlah orang muda. Datuk, Ana tengok tulisan Ibn Khaldun ni sikit sebanyak hari. Sebab apa, kalau kita berbicara bahawa kalau kita orang putih kata step out, diri luar daripada apa sedang berlaku. Mungkin macam ini fasa storming bagi kita jugalah. Fasa di mana semua gerakan yang nak menyumbang kepada Islam ni akan dikejutkan dengan satu intervensi daripada luar. Allah menentukan keadaan sebegini. Jadi akhirnya anak banyak macam Ibn Khaldun sebut injustice is human characteristic. Ketidakadilan ataupun tidak letak hukum pada tempat. Mungkin anak rasa kita akan kembali kepada apa sebenarnya nilai-nilai kita dalam berjuang untuk Islam ni. Soal adil, soal benar, soal akhlak, soal justice, keinsanan, semua dignity of human yang Siddiq Fadil kupas juga lah itu. Yang anda rasa lama kelamaan nilai-nilai itu akan kembali menjadi peri penting lah. Dan terjemahan dia dalam bentuk hukum hakam lah, tapi nilainya ialah nilai adil, nilai benar, nilai akhlak, semua tu akan jadi insan. Tapi benda tu yang boleh pertahankan satu asabiyah pun. Iaitu nilai yang ulung, yang dipegang. Tapi prosesnya mungkin kita kena lalui pengalaman ni lah. Kita dah mula dalam keadaan kita tak pegang betul-betul pada apa yang Allah nak kita pegang lah. Wallahu a'lam. Betul. Saya kalau dalam bidang saya boleh bagi tahu, selama ini kita sekadar bergantung kepada aspek hukum untuk membangunkan masyarakat kita, dan kita belum lagi melihat dari segi aspek pembangunan tamadun. Jadi harapnya para ulama kita boleh buka satu dimensi satu lagi, iaitu aspek pembangunan tamadun dan sebagainya. Jadi boleh dia mild sikit lah. Jadi hukum ni dia boleh bertolak ansur berasaskan kepada pembinaan tamadun. Jadi itu ada dua dimensi yang kita rasa sepatut berjalan paralel cara-cara inilah. Boleh. Kalau tidak, kalau kita sekadar hukum. Jadi antara saya duduk perang dengan Band Negara, ini cerita panjang sikit lah. Dengan Band Negara ni yang terlampau ketat dalam menentukan dasar dan kaedah syariah compliant ini, sehingga melibatkan boleh mengekang daripada berkembangnya Islamic banking dengan secara cepat, kerana dia menggunakan kaedah hukum yang sangat konservatif dan sebenarnya yang sudah luput dan sebagainya. Misalnya dari segi teori akadnya, mesti hak ni dulu, hak ni kemudian kemudian buat macam ni. Jadi tak jadi. Saya tak tahulah, saya ada dengar Asri Mazhar kan. Mazhar dia senang je. Dia kata kalau benda tu tak logik kan, benda tu susah, memang tak Islam lah kan. Maknanya saya tak tahulah, saya agak setuju jugalah dengan dia punya ni. Maknanya kalau kita nak laksanakan Islam, kalau terlampau rigid sangat tak boleh. Maknanya kita tak boleh expand daripada situ kan. Maknanya dia tidak berkembang. Saya setujulah dengan pendapat Tok Muk tu berkenaan dengan terlalu rigid pun bukanlah kata kita rigid tu melanggar kan, asalkan kita ada asas makasih tadi kan. Saya rasa should be okay lah. Anda teringat Datuk dalam paragraf sebelum ni kita dengar Ibn Khaldun berbicara soal dalam luar, inside out. Jadi inside out tu saya lihat sebagai fasa tamadun jugalah. Jadi utuhnya satu tamadun tu bila ada kekuatan dalaman. Contoh, mana bila kita bincang soal tamadun, maka nilai itu
ialah bicara penting. Apa etos, apa nilai yang dipegang oleh satu tamadun. Apa fikrah, cara fikir, apa Wellstonecraft ataupun dia punya worldview, semua tu mencorak. Macam kita bincang Islam pula, kita lihat solat, tapi solat tu datang daripada dalam juga. Sebab tu Allah dia kata celaka orang yang sembahyang. Betul. Sebab nampak orang sembahyang tapi dalaman dia tidak menepati dengan roh dia, dengan sebab kenapa dia sembahyang. Matlamat fawailul lil musallin, orang celaka orang sembahyang, tapi herdik anak yatim, makna dia hilang dari segi pembangunan tamadun tu. Dia mula dengan dalaman luaran lah. Sebenarnya anak rasa dalam kupasan macam apa nama Naqib, Al-Atas, semua tu dia menyatakan seolah proses bina tamadun Islam di Nusantara ni terganggu dengan penjajahan. Tapi lepas penjajahan ni mungkin kita dah agak terbawa dengan lainnya, usaha secara berterusan dalam bab budaya ni agak. Sebab tu kita tengok dalam masyarakat kita di masjid-masjid tu kita sibuk bab apa Islam fardi, Islam individu. Jaga Islam bina tamadun, bina masyarakat, bina jamaah, bina daulah, benda tu tak ada penerusan yang membentuk dalam. So, Anda setujulah kalau Datuk dari saya satu orang tuan guru di belah Patani. Saya suka ikuti dia dalam YouTube apa. Dia kata dalam hadis, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa dia berkata la ilaha illallah, tentu dia masuk syurga. Jadi dia ambil secara simpel. Hendaklah kita berkata la ilaha illallah semacam kita meratik, kita apa semua sekali. Sedangkan maksudnya bila la ilaha illallah itu merupakan suatu sikap yang begitu unggul dalam mempertahankan. Jadi kita tengok dalam sirah, dalam semua sekali. Jadi kesilapan orang kita macam itulah. Dia kata kalau nak makan, nak apa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekadar baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak ada satu konsep yang jelas dalam kepala dia bahawa semuanya berasaskan kepada satu pusat, iaitu Tuhan. Sebagainya. Nah, kemudian bila kata sawu sufu, betulkan barisan. Tak kira lah barisan ke bulatan apa kan. Jadi betul kan rapat-rapatkan barisan. Kalau rapatkan barisan dalam solat itu keluar tu kelahi. Maka tidak adalah arti sufu dalam. Jadi dia tidak melihat Islam sebagai kamil mutakamil. Itu yang kita kena bawa pada masyarakat kita. Macam anda ingat apa Rasulullah terpaksa tegur para sahabat kaum Aus dan Khazraj melakukan perkara jahiliah sedangkan saya Rasul ada di kalangan kamu. Makna dia kamu dah Islam, kamu dah diselamatkan daripada neraka. Namun kamu mengamalkan nilai amalan jahiliah sedangkan saya Rasul ada. Jadi kerja Rasul juga membetulkan amalan orang-orang yang dah nama Islam pun. Sedangkan mereka tak settle dalaman sebab dalam tu penting. Anda pun teringat macam mana orang apa macam Tariq Ramadan semua dulu duk tegur kita berbicara soal hudud. Dia kata lihat dulu kepada urutan yang mana lebih penting. Apakah hudud dulu, hukum hakam, sedangkan pendidikan kita tak sungguh-sungguh faham Islam, tak faham lagi. Anda ingat lagi Syekh Hazmi yang anda ikut ni apa bekas mufti apa masa tu qadhi di Penang dulu naik ikut dari Kedah. Dia pun duk komen, dia kata macam mana nak buat syariah dalam mahkamah. Orang yang datang ke dalam mahkamah tu pun kata nama Melayu Islam tapi tak faham pun Islam. Jadi kita nak guna hukum hakam luaran sedangkan proses dalaman tu belum macam kita macam tadi lah, la ilaha illallah tak faham, tasawur dia tak faham, apa Islamic worldview tak clear. Jadi dia buat semua ikutan, bukan datang daripada kesedaran Islam sebagai satu cara hidup. Wallah. Jadi sebab nak sebelah sikit. Celahan. Saya hari dua ni kita banyak marah kepada orang politik lah. Sebagai politik. Dan saya kesal juga dengan ulama-ulama dan ilmuwan kita lah.
Sepatut mereka yang memimpin dari segi pemikiran dan sebagainya. Tapi mereka membontuk oleh politik. Jadi kita kena kembali lah selepas kita ni bersama Merdeka ni. Pertama, kul haqqa walau kana murra. Berkata benar walaupun pahit. Jadi ahli ilmu, profesor-profesor, pensyarah-pensyarah, ulama-ulama kena berkata benar walaupun pahit dalam bangsa kita. Kul haqqa walau ala nafsika. Berkata benar walaupun kena atas diri kamu, diri bangsa kamu, diri keluarga kamu. Kemudian ayat Quran juga, fama la ba'dal haq illa dhalal. Daripada yang hak tu sesat. Dari ini tidak ada keberanian moral di kalangan ilmuwan kita, di kalangan ulama kita yang menyebabkan walaupun orang politik buat salah, kita tak berani tegur. Ini berlaku kebanyakannya. Jadi as-sukut anil haqqi syaitan akhirah. Dia tak berani tegur. Benar-benar ni saya bisu. Dan semua nak perkataan al-haq. Jadi kita kena pergi kata al-haq tu. Dalam ilmu, dalam politik, dalam ekonomi dan sebagainya. Dan ini yang kita kurang selepas ni kata Merdeka sebab hidup selesa. Nak kepada kepentingan diri masing-masing. Ya. Itu satu idealisme yang sangat baik lah. Jadi kita kena berpeganglah kepada idealisme itu dan kena berusaha menuju ke arah itu. Cuma bagaimana nak menuju tu, itulah persoalan kita. Prof? Ya. Saya nak tanya kepada Prof. Ya, Wan. Tadi Prof ada mention berkenaan... Alah, tunjuklah muka sikit masa nak tanya ni. Okey lah. Okay. Location saya tak apa saja seluruh ya. Macam mana? Tadi Prof ada mention kan berkenaan dengan dua jenis reformasi kan. Yang pertama reformasi yang kita dah selalu dengar lah. Dalam tahun mungkin 90-an macam tu. Kemudian satu lagi mention reformasi berkenaan orang muda. Jadi soalan saya, Prof pendokong yang mana? Dia tak boleh tanya macam tu. Dia apa yang ada di hadapan kita ini adalah serpihan-serpihan yang kita ada. Jadi kalau nak tanya saya, anda berada dengan serpihan mana? Mungkin suatu soalan yang tidak adil. Malah kita masih menunggu lagi, ada lagi serpihan-serpihan lain yang boleh membantu untuk membentuk suatu keseluruhan yang kuat. Selagi kita berada dalam serpihan, maknanya kalau tanya, anda orang serpihan mana? Kalau pergi ke Indonesia, siapa anda? Saya kata saya sekian. Anda adalah penyokong siapa? Odar lama, odar baru, odar reformasi, odar apa semua sekali. Jadi bagaimana nak katakan? Saya adalah seorang yang menjunjung semua odar-odar ini, malah mengharapkan ada odar-odar lain lagi yang boleh timbul sebagai satu serpihan yang boleh melengkapkan serpihan-serpihan yang ada. Jadi jawapan tu atau tidak? So jawapan yang saya dapat, Prof menyokong kedua-duanya lah. Ya, malah mengharapkan ada lagi yang boleh melengkapkan serpihan-serpihan itu. Kalau yang kedua tu, yang satu yang mana, Wan? Mana? Yang satu tu reformasi yang terkenal lah bagi Anwar Ibrahim lah. Kemudian yang kedua tu bukan semua mengiktiraf, ada yang kata tidak berlaku, tapi kalau promotion ada, mungkin saya percaya, Prof percayalah reformasi yang kedua tu wujud. Kalau yang pertama tu memang kita semua tahulah memang wujudlah. Misalnya saya tu je saya nak tanya Prof pendokong yang mana. Saya nak tahu kalau nak nilai Anwar Ibrahim, sumbangan Anwar sewaktu dia memimpin ABIM adalah lebih besar daripada sumbangan dia selepas dia masuk UMNO, politik dan kemudiannya melakukan reformasi. Lebih besar.
Jadi ABIM dulu sudah merupakan satu aliran sungai yang datang daripada gunung pergi ke muara. Tapi bila dia meninggalkan perjuangan dalam bentuk itu, maka sungai yang daripada ulu nak sampai ke hilir sekarang ini sudah banyak terbengkalai. Jadi sekarang ini ABIM sudah menjadi sebuah anak sungai yang kecil, tidak lagi macam dulu. Tidak ada siapa dia yang meneruskan perjuangan itu. Ustaz kami dengan saya tahulah. Kadang-kadang kita duduk kelahi. Saya dah lama nak tanya sebenarnya, Prof. Saya sebenarnya dah lama nak tanya. Kenaan dengan apabila Datuk Sri Anwar keluar ABIM, kenapa ABIM lepas dia keluar, ABIM turun? Maknanya adakah kesilapan dia ataupun sebenarnya kesilapan ABIM ahli lain yang tak meneruskan kehebatan macam ABIM ni, tersebut? Dia kesilapan semua. Kita kena sorek kan? Kesilapan semua. Nanti saya nak cerita. Apabila Anwar masuk UMNO, dia pergi Kota Baru, saya bagi contoh. Bila dia masuk UMNO, dia pergi Kota Baru, tidak ada orang ABIM yang pergi sambut dia. Ini kita geram betul hari ni, Wan, kerana soalan ni. Jadi bila tidak ada orang sambut dia, satu kesilapan orang-orang ABIM. Saya nak cerita di Kelantan ni. Okey. Apabila tidak ada orang sambut, dia telefon saya. Dia kata dia duduk di Perdana Hotel. Dia mari sini. Saya dengan Zain, satu kawan saya. Kata macam ni lah. Ana datang ni bukan, dia kata terima kasih lah Ustaz. Mari ni, bila Ana jemput mari. Ana kata Ana ni, datang ni bukan hormatkan tak sangat. Tapi kesiankan tak kerana orang ABIM sudah meninggalkan tak. Nampak tak? Jadi itu benda yang daripada perasaan diri. Maknanya dia sudah, kerana langkah dia yang belum tentu, betul tak betul, dia sudah dipencilkan daripada grup yang asal. Bila grup asal telah memencilkan dia, maka siapa dia yang akan memenuhi vacuum itu? Ialah orang lain. Orang tu, orang ni. Maknanya Anwar sudah terkorban kerana dia masuk UMNO dan tidak didokong dengan sebaik mungkin oleh rakan-rakan dia yang telah memencilkan dia. Saya ingat lagi tu, kajian dunia Semenaya, apa-apa semua sekali, bila dia sudah dikelilingi oleh orang UMNO sepenuhnya dan sebagainya. Jadi dia sudah menjadi orang yang sangat berbeza. Walaupun saya ni bukan orang rapat sangat dengan Anwar, saya kata Ana tak nak ikut serta dalam ABIM sebagai pemimpin kerana Ana rasa ABIM sudah mempunyai ramai orang. Maka saya join Pak B. Saya join Pak B untuk menjadikan Pak B itu lebih Islamik. Haji Suhaimi. Itu pun cerita panjang lah. Nanti saya tulis. Buku saya yang keberapa, yang kelima ke, Bintang Malap di Bulan Gerhana. Ini semua ni akan ada semua-semua sekali. Dialog dengan semua-semua sekali. Jadi kemudian adalah reformasi, ada transformasi dan sebagainya. Paul Allah membawa satu Islam Hadari yang baik, tapi Jaki pula gagal menghidupkan Islam Hadari. Semua-semuanya ini kita perlu melihat secara positif dan tidak kita sektorkan. Maka bila kita dapat gabungkan semua sekali, maka dia akan menjadi lebih positiflah kepada bangsa kita. Tapi itu berkenaan dengan ABIM dan Anwar. Soalan saya, kenapa ABIM lepas Anwar tiada? Kenapa ABIM itu sendiri tidak naik? Sebab dia sudah terputus mualat kerana salah Anwar tidak mengambil kira pandangan majoriti orang ABIM pada waktu itu. Ustaz kami tulis dalam saya punya majalah, dia kata Anwar turun tak bertangga. Anwar turun tidak bertangga. Yang lebih serius. Yang lebih serius, saya buka cerita sikit. Kita ada tulis kertas kerja yang panjang. Ustaz Nakhoin terlibat, saya terlibat, Maimina terlibat.
ramai orang-orang punya kopas dan habis terlibat. Kita menulis kemasukan Anwar dalam UMNO tidak syar'i. Sebab kita punya hujah, dia pergi tu bukan dengan sokongan. Dia pergi tu melanggar segala keputusan. Jadi itu sebab orang habis tak sokong. Itu kesilapan dia. Kesilapan kitanya? Tak ada kita tak sokong. Tapi patut ramai yang menyokong juga. Tidak mengambil kira hadis Nabi yang mengatakan innar ra'ida la yakdzibu ahlahu. Bahawa pemimpin itu tidak akan berbohong dengan para pengikutnya. Wallahi law kadzabtun nasa ma kadzabtukum. Kalau saya tipu orang sekalipun, tapi kamu tidak akan saya tipu. Benda yang sama saya sebutkan dalam muktamar PAS pada waktu itu. Masa itu saya jadi whip ulama untuk bagaimana PAS perlu sekian. Jadi ceritanya, salah Anwarnya kerana dia tidak ambil pandangan majoriti. Dan salah majoritinya pula apabila sudah pemimpin kita pergi ke sana, ke depan dan sebagainya, kita terus potong hubungan dan kita biarkan dia diambil orang lain. Makanya orang yang terpencil itulah telah dimakan oleh serigala. Mana Wan? Ada lagi dah Wan. Dia yang lontak. Wan ada. Maka dia telah dimakan oleh serigala. Itu kita kan? Dah dimakan oleh serigala. Saya nak sebut satu lagi dah. Yang saya tahu faham kau tak faham. Anwar sendiri tidak mahu bawa Abin tu sekali pergi. Dia macam, dia ada bukan Abin bukan benda polis. Sebab dia nak putuskan Abin dengan UMNO supaya dia dapat sokong orang UMNO. Itu yang menyebabkan orang Abin pun saya rasa dia putus-putus. Jadi macam ibu, anak ayah kaya dengan ibu lah. Saya cakap satu rahsia sebenarnya. 2 malam belum dia masuk UMNO tu, dia nak pergi ke Jeddah. Saya Gani Samsudin, dia ada kereta nak pergi usrah Masjid Fadil. Saya kata, Madrasah Sarina kata Anwar masuk UMNO. Tak dia kata. Dia senang, dia sendiri macam tak. Tapi saya tengok dosa tu, dia istihar masuk UMNO. Dari dia sendiri pun tidak begitu ikhlas kepada pengikut dia. Sebab dia nak bergantung kepada UMNO dan dia nak memutuskan diri daripada orang-orang Abin. Dan masa tu saya tahu, nak berjumpa dengan Anwar pun susah. Sehingga orang terpaksa guna isteri dia lah. Ada orang tertentu saja. Jadi ada di situ kata-kata macam breakdown lah saya rasa. Sudah berlaku kesilapan. Saya masa orang Abin duk kelahi dengan dia tu, saya masih boleh. Masa dia Menteri Pelajaran lagi, saya boleh telefon. Tetapi saya bukan seorang pemimpin Abin. Saya orang yang macam ni lah. Macam dulu lagi pun. Saya boleh telefon terus. Tak ada masalah. Dengan dia, dengan Mustafa Ali, tak ada masalah. Ana tertarik perbincangan ketika ini. Bila Ana fikirkan soal ialah itu apa kita boleh huraikan bagaimana perspektif melihat keputusan Anwar tu. Ana tertarik dengan bila kita balik pada Ibn Khaldun dan perbincangan kita sebentar tadi bahawa proses kalau kita balik 60-an 70-an arus kebangkitan Islam tu begitu rupa. Ana rasa kita semua terpanggil untuk menyahut. Jadi ana masa tu masih sekolah di Kedah. Dah ikut dengan Habib lah. Dan ana rapat dengan Ustaz Gani malah dengan Anwar, tapi ana lihat sekarang bila kita imbas balik bagaimana kalau kita tengok graf itu sedang menaik 70-an 80-an dan keputusan Datuk Seri Anwar masuk politik sikit sebanyak kawan-kawan berselerakkan. Pimpinan kanan ada masuk PAS, ada masuk masalahnya ikut Pak UMNO. Jadi Abim tu sendiri tergugat sikit. Jadi proses kalau ketamadunan kita tu sikit sebanyak graf tu dah
tak menaik lagi. Sebab tu Ana tengok Datuk Seri sekarang ni pun walaupun dia dalam PKR, dia masih membicarakan soal idealisme perjuangan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat graf tu 80-an kemudian berlakunya era reformasi atau berlakunya UMNO dengan Tun Mahathir fallout tu, maka tidak ada lagi pimpinan Islam dalam gambaran negara kita yang kita panggil era Azhari ke Wasataniyah tu kan, sebenarnya tak ada pengisian program yang jitu, dia hanya kerangka ya. Tapi itu satu kesilapan lagi yang berlaku kalau kita bincangkan, banyak yang kita boleh sebut. Tapi kalau masa era penerapan nilai Islam tu banyak program pengisiannya. Dan dimanfaatkan oleh banyak kedua kita. Jadi Ana pula tengok bahawa apa yang Ibn Khaldun untuk cuba huraikan tu iaitu that bila As-Sabiyah bertembung dengan Hadari. Yang ni. Jadi pada Ana keputusan Anwar tu ialah di mana kita sedang menghadapi As-Sabiyah sebab kuatnya kekitaan dalam jamaah kuat. Sebab tu ada orang komen zaman itu Ustaz Datuk pun bincang Anwar, akhi anta, kita bincang begitu close kan, kita macam adik-beradik ya dalam situ. Maka jumpa pimpinan dengan pengikut ada keterbukaan rasa tidur bersama kan. Tapi kemudian bila mula macam juga PAS sekarang mula dapat pangkat, dapat kepimpinan, maka hilang dah As-Sabiyah yang kita bicara. Itu satu cerita lain bila PAS masuk Barisan Nasional. Jadi banyak cerita tamadun terganggu sebab anak satu mari kita tengok Ikhwan masa Hasan Labana pun dia semua masuk hospital, masuk ekonomi. Kita sekarang economically kita pun tak berjaya. Dari segi ekonomi, dari segi kesihatan, dari segi kita kata Islam as a way of life. Kita hanya politik ya, tidak juga pada cara-cara lain. Jadi makna dia proses itu terganggu. Zaman penjajahan satu hal, zaman kita sedang memimpin terganggu sekejap dengan event-event inilah. Tapi ini kesempatan kita untuk realign baliklah, membetulkan baliklah. Wallahualam. Macam mana Wan? Komen sikit. Saya ingat ada soalan follow up. Kalau Pro nak saya komen, bolehlah saya komen. Komen ringkas saya berkenaan dengan poin Prof ada bagi tahu tadi, iaitu Prof kata memang sebenarnya terdapat reformasi dalam kalangan orang muda. Sebenarnya saya setuju dengan poin tu. Dia macam ni, perspektif saya sebagai orang muda, memang secara umumnya memang banyak saya tengok mereka yang sebaya dengan saya, maka kami tak minat pun sebenarnya nak masuk campur dengan perbincangan mereka yang mendominasi posisi-posisi teratas lah. Dia sama ada di parti ataupun NGO ataupun badan-badan kementerian, universiti dan sebagainya. Dan tapi unik ni saya rasa zaman ni ada banyak platform, terutamanya macam teknologi banyak memudahkan. Macam kita ada grup sendiri dan apa semua, dan kemudian media sosial pun amat membantu dan banyak jugalah. Cuma mungkin impak dia tak nampak sebab bukan mereka yang pegang posisi-posisi teratas lah. So kalau orang tu contohnya kalau demi parti bercakap sesuatu, walaupun benda tu tidaklah bagi kami menarik ideanya, tapi benda tu media akan coverkan. Kalau orang muda bercakap, walaupun perbincangannya kritis dalam kalangan pelajar PhD dan kemudian dari kalangan mereka yang bekerja di corporate, kadang-kadang ada ekonomis, tapi tidak ada yang media yang hypekan benda tu ataupun tidak ada. Inilah sebab benda tu memang didominasi oleh generasi terdahulu lah. Jadi sebab kami media sosial ni lah kami boleh pilih siapa yang kami nak follow, siapa yang kami tak nak follow kan. So kami berpuas hati dengan dunia yang dah ada, dengan saya rasa orang muda dah berpuas hati dengan dunia yang dia orang dah ada melalui
Okay. Kalau macam tu kan, kena percayalah satu, bahawa jangan anggap diri anda sebagai sebahagian daripada serpihan-serpihan yang ada ini, tapi adalah sebagai sebahagian daripada semua serpihan yang ada dan memperjuangkan wujud berbagai serpihan lagi untuk disatukan, sekurang-kurangnya menyatukan apa yang ada itu pun satu usaha yang baik. Itu satu. Yang kedua, percayalah bahawa dalam krisis yang ada sekarang ini, generasi tua itu akan gugur semuanya. Ibarat daun-daun yang gugur di musim gugur. Cabaran orang muda sekarang ini, apakah saya mampu mengambil alih apabila berlaku keguguran itu, ataupun saya akan hanya menjadi pucuk-pucuk hijau yang tidak bermaya dan hanya melahirkan daun-daun yang tidak sekuat daun yang terdulu. Itu kita katakan telah berlaku kelemahan kepada generasi-generasi yang akan datang. Itu paling bahaya sekali. Jadi pertukaran generasi ini kita perlu ambil dengan secara serius. Saya suka perhatikan setiap, boleh dikatakan hampir setiap Tan Sri yang mencapai rekod kejayaan apa semua sekali itu. Saya ingat apa tu Tan Sri Bashir. Masa saya duduk minum, duduk makan kuih dengan dia, saya kata, Tan Sri, ibu tangan Tan Sri itu kenapa Tan Sri? Dia kata, Allah, saya muda-muda tu nakal, maknanya kena parah sikit. Jadi kenalah ibu tangan dia tu, maknanya adalah bekas kena tu. Maknanya dia adalah orang kampung, budak kampung yang naik. Tetapi sesudah dia tidak ada. Siapa dia pengganti dia? Tan Sri Bashir mana ni, Dato'? Bashir yang apa yang lama menjadi pengurusi kepada universiti ini, Petronas, pengurusi Petronas. Petronas. Bashir apa tu? Ya, dia pengurusi Petronas. Pengurusi Petronas apa semua sekali itu, saya baik itu. Sekarang ni Arsyad Ayub. Dia pun dah tua apa semua sekali. Dia punya wisdom tu kemain banyak lagi. Jadi saya kata siapa ni ya, nanti kalau Arsyad Ayub tidak ada, boleh ganti dia. Jadi tu saya tak nakal masa sekolah. Saya tak nakal masa sekolah. Saya baik je. Tak apa, kadang-kadang baik nakal kiranya macam kita kata Tun Hamid, Tun Hamid yang betul hakim tu. Dia bagi Hamid Umar. Jadi semua-semuanya sekali, mana cabaran kita orang muda ni, saya bimbangnya sepatutnya orang muda sudah muncul untuk mengambil alih. Tapi sampai sekarang ni pun tak nampak muka orang muda. Datuk, kita punya concern, bagaimana dengan Tan Sri Hassan Marikan, Tan Sri Fazul, mana orang macam Petronasnya pengurusi yang di kalangan muda? Itulah masalahnya sekarang ni. Mananya menjadi pucuk-pucuk yang bakuk. Itu yang kata perlu ada gerakan orang muda yang tapi ada lain-lain lah, macam apa tu, gerakan apa tu, semuanya berasal kepada gerakan politik tu mungkin dia tidak akan menyeluruh, mesektorkan masyarakat sahaja. Saya dalam hak saya ni, UMNO pun ada, PAS pun ada, apa tu, Pejuang pun ada. Saya tengok semua. Harian saya boleh tengok. Jadi kita tengoknya dari segi kelemahan-kelemahan kita orang politik. Saya rasa kita pun bicara 60-an. Islam sebagai way of life. Yes. Islam sebagai manhajul hayat. Islam sebagai sistem yang kulli, yang syumul. Jadi dalam semua sektor dalam kepimpinan negara patut ada Islamicnya input. Betul. Dari ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial. Tumpuan kita ke arah pembangunan yang menyeluruh tu macam tak begitu berapa lah. Jadi maknanya ini juga cabaran lah. Wallahualam. Betul. Jadi sekarang ini kalau kita meratapi ABIM yang sudah
pergi. Abim yang ada tu jangan ceritalah abim yang sudah pergi. Kalau abim yang ada tu macam persatuan biasanya. Kalau macam Wan ni dia tidak ada lagi lah. Dia tak pernah menghayati gelombang yang ada pada waktu itulah. Jadi okeylah Wan telah memberi impak yang besar kepada perbincangan kita, tapi tak apalah, kita cuba kita sambung sikit lagi lah supaya kita boleh bergerak sikit lagi. Dia masuk pasal yang ke-8, kita ada sikit masa lagi. Fi annal asabiyah innama takunu minal iltiham bin nasabi au fi ma'nahu. Ini Ibn Khaldun jelas ni. Dia kata asabiyah itu ialah lahir sebagai satu gejala lah ni. Kerana ada dipanggil kesebatian, jadi darah daging. Kesebatian dengan nasab titihan. Dia berbangga dengan nasab dan sebagainya, ataupun fi ma'nahu, atau dalam sesuatu yang dalam konsep yang sama, mana nasab dan sebagainya. Wadzalika anna silatul rahim tabi'i fi bashari. Soal keturunan itu suatu yang tabi'i dalam kehidupan manusia, illa fil aqalli, kecuali di kalangan orang yang minoriti yang sangat sedikit. Wa min silatiha nu'ratu ala dhawil qurba wa ahli al-arham an yanalahum daimun aw tusibuhum halakah. Antara sebabnya ialah rasa sangat terikat untuk mempertahankan al-qurba dia, al-arham dalam bahasa Arab ni, qurba ni belah laki-laki, arham ni belah perempuan. Tak mau melihat bahawa keluarga dia itu berhadapan dengan apa-apa yang buruk. Fa innal qariba yajidu fi nafsihi ghadada min zulmi qaribihi aw al-ada'i alayhi wa yawaddu law yahulu bainahu wa baina ma yasiluhu min al-ma'atibi wal mahaliki nuz'atun tabi'iyyah fil bashar. Jadi keinginan untuk mempertahankan keluarga sendiri, grup sendiri dan sebagainya, itu suatu yang original dalam perangai manusia. Fa idza kana an-nasabul mutawasil bainal mutanasirain qariban jiddan bihaitsu hasala bihi al-ittihad wal iltiham kanat al-waslatu zahiratun. Kalau sekiranya hubungan nasab itu sangat rapat, maka mana kesebatian itu kuat, maka hubungan itu jelas. Fastad'at ila zalika bimujarradiha wa wuduha, maka ia ternyatalah akan timbul dia punya gejala dengan lebih baik, dengan lebih jelas. Wa idza ba'uda an-nasab ba'da syai'i farubbama tunusiya ba'daha. Tapi kalau dah berenggang, jadi hak ni pindah ke bandar, hak ni ke mana-mana, maka kerenggangan ini telah melibatkan banyak orang melupakan nasab yang asal. Wa yabqa minha syuhratan fatuhmalu ala nusrati lidawi nasabihi bil amri al mashhur kiraran min al ghadarati allati yatawahhamuha fi nafsihi min zulmi man huwa mansubun ilahi wajib. Mana tinggallah setara itu saja, sikit-sikit begitu. Wa min hadzal bab al wala'u wal hilf. Satu daripada benda yang sama dengan masalah ini, al wala'. Ini wala' ini dan hilf ini, maknanya wala' ini ke apa tu, dia kata wala' lah, kita faham lah wala'. Wal hilf ni ada perjanjian, ada si idnu'rtu kulli ahdin ala ahli wala'ihi wa hilfihi lil ulfati allati talhaqun nafs min ihtidami jariha aw qaribiha aw nasibiha biwajhin min wujuh bin nasabi wa dhalika li ajli lahmatil hasilati min al wala'i mithla lahmatin nasab. Dia kata bila ada wala', dia akan berperanan sama dengan kesebatian berasaskan kepada nasab. Mana kalau sekiranya kita sudah kehilangan nasab yang macam orang Melayu kita, dia boleh ganti dengan al-wala', maknanya kesetiaan ke? Ya? Kesetiaan ke? Wala' kesetiaan. Ialah kesetiaan lah. Mungkin kita wala' kepada sesiapa, kita merasa menjunjung dia sebagainya. Misal rahmatun nasab sama seperti persebatian. Maknanya ada rasa setia kepada pihak yang tertentu tu, samalah juga nilainya ada rasa
setia dengan keturunan kita au qariban minha. Wa min huna tufham ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamikum. Belajarlah daripada nasab kamu benda yang boleh menghubungkan rahim, menghubungkan rasa kekeluargaan. Bimakna anna nasab innama faidatuhu hadzal ittiham, artinya keturunan itu ialah boleh menjadi sebab kepada kesebatian ini, apa kesedaging. Sebenarnya al-ittiham ni lahmu, daginglah, allazi yujibu silaturrahim, yang memastikan berlakunya silaturrahim, hatta taqa al-munasarah wan nu'rah wa ma fawqa dhalika mustaghnan anhu, sehingga berlakulah tolong menolong, mempertahankan antara satu sama lain. Idzin nasabu amrun wahmiyun la haqiqata lahu, kerana nasab itu sendiri ialah benda yang konseptual, bukan benda real, dia benda konseptual saja. La haqiqata lahu, tidak ada hakikat sebenarnya. Awak anak dolar, mana apa hubungan sebenarnya? Tidaklah dari segi tapi hanya konseptual tu dah ada. Wa naf'uhu innama huwa fi hadhil waslati wal ittiham, dan manfaatnya ialah ada kesebatian dan darah daging tadilah. Fa idza kana zahiran wadihan, bila nasab itu jelas, hamilan nufusu ala tabi'atiha min an-nu'rati kama qulna, maka jelaslah juga dari segi perasaan tadi. Wa idza kana innama yustafadu min al-khabar al-ba'id dha'fun fihi al-wahmu wa dhahabat fa'idatuhu wa saru syughlu bihi majanan wa min a'malil lahwil manhiyu anhu wa min hadha al-i'tibar makna qawluhum an-nasabu ilmun la yanfa'u wa jahalatun la tadurru. Jadi apabila berlaku perjauhan, tidak ada lagi soal, tidak lagi kita katakan semangat yang sebenarnya. Inilah kita boleh gunakan terjemahan ini yang dikatakan nasab itu suatu ilmu yang tidak berfaedah dan satu kejahilan yang tidak merusakkan. Kamu tahu nasab kamu pun tak ada faedah, kamu tak tahu pun tidak mudarat. Bimana an-nas nasab idza kharaja 'anil wudu, bila tidak nyata nasab itu, wasara min qabilil ulum, dan hanya menjadi benda yang akademik saja, zahabat faidatul wahmi fihi 'anil nafsi, maka kejiwaan, perasaan itu tidak lagi ada dalam diri manusia. Wantafatin nu'rat allati tahmilu 'alaiha al-'asabiyah, maka tidak adalah keperasaan perasaan kebersamaan itu yang ada dalam asabiyah itu. Fala manfaat fihi naizin, maka tidak ada manfaat lagi. Maknanya seolah-olah cadangan Ibn Khaldun, kalau kita tidak lagi mempunyai nasab yang boleh dijadikan landasan kepada adanya asabiyah, maka kita perlu berasabiyah berasaskan kepada wala, dan mungkin juga berasaskan pada hilf, maknanya kepada parti sendiri. Hilf berasaskan kepada ikatan janji, berasaskan kepada benda-benda yang material, seperti ataupun wala, kita suka kepada guru kita, suka kepada ketua masyarakat dan sebagainya. Jadi inilah dia kata wallahu alam. Jadi ini mungkin kita tak masuk pada fasa yang ke-9. Jadi ini juga sebagai alternatif lah. Macam mana ulasan? Jadi asabiyah itu sesuatu yang kita tidak boleh musuhi, yang perlu dibina, kerana ia memperkukuhkan kedudukan kita. Dia banyak bergantung kepada adanya nasab dan titihan, dan bagi orang Arab adalah al-al-al lagi. Bagi kita kalau tidak ada, kepada wala, maknanya ada kepimpinan yang tertentu, dan ada juga kepada berasaskan kepada kita wala kepada grup kita. Tapi dia tafsirkan di sini, orang yang mentafsir ini, dia kata al-intisab, wala tu al-intisabu ilal qaumi
bisababim min qarabatin aw ghairiha. Ini walak ni maknanya macam dulu orang bukan Arab, dia tidak ada nasab, maka dia walak kepada satu keluarga Arab yang tertentu. Misalnya orang Farsi jadi keluarga. Jadi masalah ni maknanya konsep anak angkat sekarang kita macam saya dengan MDN tu saya nak namakan grup yang mualaf tu sebagai grup apa tu macam zaman dulu tu, tapi dia tak nak. Dia rasa macam takut dia ni jadi Melayu misalnya. Jadi orang-orang Farsi yang sudah walak kepada keluarga Arab tu, dia menjadi, inilah menyebabkan orang-orang tu menjadi Arab musta'rabahnya. Orang Mesir Arab, orang Morocco Arab ni sebenarnya dari segi titihan mana Arabnya. Orang ni Arab dia tu kan walak dia tu. Wallahu a'lam. Macam mana? Jadi praktis Sobiah ni okeylah Prof, cuma kadang-kadang kontroversi lah. Kalau kita nak bagi position kepada adik-beradik ke apa semua. Positif. Tapi jangan kita menggunakan kemudahan-kemudahan awam untuk membantu orang-orang di sekeliling kita, adik-beradik kita sebagainya, supaya mereka maju. Jadi itu yang salahnya, ialah menggunakan kemudahan awam untuk memajukan keluarga sendiri. Itu yang salah. Ana lihat perbincangan Ibn Khaldun ni ialah as-sabiyah tu satu ciri yang kita kena ada. Yes. Yes. Kalau kita nak bentuk tamadun. Yes. Jadi satu ketamadunan mula dengan as-sabiyah, kemudian baru pindah kepada hadari. Tapi as-sabiyah tu satu intipatinya ialah inilah rasa kekitaan atau rasa perikatan dan satu yang paling mudah. Yang pertama tu ialah daripada nasab belakang. Kemudian termasuk juga kebiasaan common descent. Jadi maknanya itu satu daripada yang boleh kita mula. Maknanya pada kaum Quraisy tu lah. Ya. Kaum Quraisy tu ada kekuatan dalam kaum Quraisy yang dibina dengan Islam. Dia boleh maju dan dia boleh berjumpa ataupun bergabung bila pergi kepada Yathrib atau pada Madinah. Maka dia pergi kepada jadi hadari. Lepas tu lah dia bila bertembung dengan budaya-budaya lain. Tapi semangat yang dibawa daripada kaum Quraisy tu yang dibagi dengan Islam tu dan dibina dia punya nilai-nilai tu, anda rasa itu ada satu yang Ibn Khaldun nak cuba maksudkan lah. Jadi peri pentingnya, dan dia punya komen ialah semangat group feeling ataupun group, kesan daripada kalau ada perpautan ikatan yang akrab tu boleh bina semangat kekitaan yang boleh menyebabkan dia boleh lawan, boleh menghadapi risiko-risiko dan kekuatan berdalaman inilah. Jadi saya rasa ini uraian kenapa Ibn Khaldun bicarakan peri pentingnya kita melihat keturunan latar belakang dan suasana Bedouin tu. Kerana Bedouin tu dia hidup dalam persekitaran begitu. Wallahu a'lam. Maknanya dalam realiti kita, bila kata al-a'immatu min Quraisyin, kepimpinan itu perlu datang daripada Quraisy. Sebenarnya kewajipan kita orang Melayu, kita perlu menjadi Quraisy itu. Tapi kita gagal. Dalam politik kita orang Melayu mesti menjadi tulang belakang kepada pembinaan negara bangsa. Tetapi oleh kerana kita gagal menjadi tulang belakang, itu yang jadi macam ni. Kita mula-mula merdeka dulu, orang Cina, orang India menerima kita dengan secukupnya. Generasi yang pertama merdeka tu, Cina dan India yang ketika itu dia melihat orang Melayu sebagai model. Ya, betul. Penerimaan orang Melayu dari segi
nilai yang dipegang oleh angkatan pertama merdeka tu, dia sanjung. Betul. Kita tak macam penjajahan, malah disanjung oleh kaum yang pendatang. Betul. Kalau dia ada anak ramai, dia tak mampu, dia bagi kepada orang Melayu, dia cari orang Melayu yang boleh protect dia punya keluarga dan sebagainya, dan dia berbangga dengan itu. Dia tidak bagi sesama dia, tak? Orang dia pun ada yang mampu nak. Itu masalahnya, kita tidak boleh dipertahankan. Jadi kita harapnya apabila berlaku krisis ini, jadi kita harap krisis ini suatu proses pembersihan. Suatu proses pembersihan yang boleh membuka jalan ke arah pertumbuhan baru yang lebih bertenaga. Itu yang kita sepatutnya. Pertumbuhan baru tu mudah-mudahan lebih pada Islam daripada kauman aku. Yes. Itu kalau dia tidak based on Islam, dia tak jadilah. Kerana kita pun terlalu lama bicarakan tentang orang Melayu, kita lupa Islam tu sebagai asas. Ya. Ana tertarik bila kita tengok Sirah Nabawiyah yang ditulis Rafiq yang sirah yang dikupasnya bahawa orang Quraisy, kaum Quraisy yang kita selalu kata banyak masyarakat rosak di Mekah. Tapi sebenarnya ada ciri dalam kaum Quraisy yang masa banyak yang kemungkaran, tapi ada juga nilai kualiti orang angkatan yang pertama tu, macam pegang pada janji, jaga betul. Semangat jaga keturunan, sebab Rasulullah boleh dijaga oleh kaum Quraisy ataupun Bani Hashim tu. Itu ialah kualiti yang ada pada kaum Quraisy dan Bani Hashim ketika itu, walaupun Rasul Muhammad yang lain daripada agama dia, tapi dia tahan bila dia di boikot. Betul. Jadi keluhuran peribadi tetap ada di situ. Pegang pada janji. Sebab tu dia jadi unggul. Sebab jadi kualiti itu yang Maududi kata ada basic human morality, tapi ditambah dengan Islam morality, dia become excel. Betul. Wallahu a'lam. Jadi kita ni satu lagi kesilapan orang dakwah, terlampau menumpukan kepada dakwah ritual. Sehingga ramai sangat orang memperkatakan tentang dakwah-dakwah ritual ni sampai berlaku, kita katakan, sudu berlaga dalam cawan dan senduk berlaga dalam periuk. Habis tumpah kita punya masakan. Jadi kita kena tumpu sama kepada satu, kita cuba perkenalkan dakwah survival. Jadi kalau kita cakap dakwah survival ni tentang dakwah untuk bagaimana cara kita membangunkan tamadun kita. Sekarang ni kalau kita cakap dengan pokok Cina tu, tengok Melayu ni, itu pengalaman saya lah. Itu kita kena bangkit balik lah, membersihkan semula kita punya daki-daki zaman yang ada. Tapi tak tahulah, ini tanggungjawab orang muda, Wan. Tak payah orang muda. Saya ada satu lagi soalan untuk hari ini. Berkenaan kita banyak bincangkan yang kita perlukan pergerakan Islam baru, tapi sebenarnya perkara yang saya perhatikan, sebab antara kajian saya memang berkaitan dengan ekonomi Islam dan peradaban lah. Saya rasa kesemua parti sekarang ni sudah mempunyai ikon Islamik mereka sendiri dalam bersatu, dalam UMNO, macam contoh Datuk Ashraf Wajdi, dan bersatu pun dah ada, Amanah pun ada, PKR pun ada, PAS pun ada. Jadi apa komen Prof? Sebab semua parti sekarang dah mendakwa mereka ni ada model Islam mereka sendiri. So apa komen Prof? Dia macam ni lah. Dia satu, dia kata al-harbu tanfa'ul insaniyah. Peperangan itu boleh memberi faedah kepada kebangkitan kemanusiaan. Apabila berlaku banjir besar dalam sebuah negara itu, maka hasilnya selepas banjir itu bercambahlah pokok-pokok hijau yang boleh menyuburkan negara itu dengan taman-taman yang baik. Saya ambil contoh. Dia kata lama fadalah Nur Nil, bila
bila Sungai Nil itu dilanda oleh banjir besar, maka semua kawasan-kawasan di sekeliling dia tu akan menjadi kawasan hijau dan sebagainya. Jadi bila kita sekarang ini dilanda oleh banjir besar, banjir politik dan sebagainya, dan kita perlu melihat ini sebagai satu banjir yang mengakibatkan semua orang menjadi mangsa dan mengharapkan selepas ini akan berlaku benda-benda yang banyak positifnya. Itu senang. Jangan kita sekadar memihak kepada sesuatu pihak dan menganggap orang lain itu tidak ada sumbangan kepada perkembangan ini. Sepatutnya begitulah. Tetapi kalau saya ambil pelajaran daripada MDN yang saya tubuhkan sendiri, dan kita ada banyak grup senior yang ada 5-6 orang tun, dan ada Tan Sri berpuluh-puluh, ada macam-macam orang. Itu pun satu jenis perangai dia. Kemudian intelektual satu jenis perangai dia, orang muda satu jenis perangai dia, wanita pun sama, orang akademik pun jadi macam perangai lain. Kadang-kadang saya fikir, apakah caranya untuk kita nak streamkan orang ini dalam satu mainstream yang betul-betul berwibawa, sebagaimana kita dikatakan, kita cuba menjernihkan ulu sungai kita supaya semua apa yang mengalir ke bawah itu merupakan air yang jernih. Maka sekarang ini saya bandingkan ulu sungai yang keruh. Ulu sungai kita keruh itu ialah orang-orang tua yang ini gelagat macam ada sekarang ini telah menyebabkan semua aliran sungai itu keruh sampai ke bawah itu. Jadi bila ulu sungai itu tidak lagi keruh, maka dia akan menjadi jernih lah. Jadi orang bawah akan menjadi sungai yang mengalir, bukan sungai mati bila geladak daripada hulu itu merosakkan aliran sungai. Itu falsafah sikit hari ini. Ana tertarik sebab belakangan ni Ana banyak interaksi dengan pelbagai kumpulan NGO dan parti politik. Ana rasa seolah-olah Allah izin ada satu dalam macam in the air, satu yang sedang berlaku dalam udara kita sekarang ni. Iaitu istilah seperti tajdid, reform, transform, ada setengah yang menggunakan nahdah. Jadi seolah-olah islah, seolah kita sedang menghadapi satu era perubahan mendasar, radikal, kerana Allah ada bagi situasi yang menggegar kita. Jadi kamu suka tak suka, kalau kamu jujur dalam perjuangan Islam, kamu akan disedarkan. Anda perhati semua, Syekh. Sahabat kita dalam parti politik, tak kisah mana pun, jujur dengan juang untuk Allah, nawa itu betul, dia akan dikejutkan. Tapi fenomena ini dalam semua, termasuk politik, ekonomi, sosial, betul, dan juga ekonomi dan semua. Kerana dalam dunia ekonomi lagi ni, jadi COVID-19 ni suatu shake up, satu kejutan, satu kena bangkit daripada tidur. Betul. Tapi so ana rasa ada hikmah dia. Kita yang gerakkan Islam pun yang jinak-jinak, ada yang masih jinak, ada yang lama dalam. Setuju. Dibangkit dengan satu hakikat. Apakah kita akan besoknya masih cara yang sama, sedangkan era zaman telah berubah. Bagi generasi muda, apakah mereka mempunyai kekuatan nilai, ataupun mereka hanya terbawa juga dengan suasana nak ke depan dengan teknologi, tapi masih hilang daripada kekuatan nilai dan jati diri. Hanya itu bukan saja kita, orang Barat mujah itu macam Simon Sinek, sekata generasi muda, dia macam andaian nak ada bukit, dia nampak atas bukit mana dia bagi, dia di bawah bukit, dia kata adalah 5 tahun saya nak jadi CEO. Dia kata Simon Sinek, seorang konsultan management, dia kata apa yang mereka tak salah faham, nak dapat daripada kaki bukit kan sampai atas puncak,
nampak dekat dengan teknologi, dengan ilmu, dengan apa gadget semua, tapi tak semudah begitu. Ya. Jadi menariklah bahawa semua orang generasi, sebab tu Ana tak suka sangat kata generasi muda tu. Sebenarnya kita ada 4-5 generasi atau 2-3 generasi dalam masa yang sama. Yang angkatan lama, angkatan pertengahan, angkatan muda hidup bersama. Tak perlu disektorkan sangat. Jadi tak boleh kata Gen Y. Gen Y struggle. Banyak nak tempat syarikat yang muda-muda duk struggle dengan angkatan yang lama masih duduk. Tapi hakikatnya itulah realiti masa kini. Wallahualam. Betul. Saya setuju tu. Maknanya kita kena positif lah. Macam mana pun, walaupun kita duduk melalau. Okey. Kita telah melepasi masa kita dan alhamdulillah kita perbincangan kita maknanya semakin baiklah. Walaupun pergerakan dalam bacaan tu slow sikit, tapi tak apalah. Kita telah berbincang dengan baik. Dan minggu depan ni harap Fadil juga boleh apa tu, mana 1-2 tu tak dilari dah semua. Okeylah. InsyaAllah lah. Terima kasih semua. Dan insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Kita akan sambung bacaan yang ke berapa, 10 ke 11. Itu pasal yang ke-9, muka surat 257. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.